Kita berada di bab yang ketiga bagi tingkatan 1. Okey. Tajuk bab yang ketiga ini adalah kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara. Okey. Jadi dalam bab ini, apa yang akan pelajar ketahui atau apa yang pelajar akan pelajari ialah kemunculan kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara, di mana kemunculan mereka bukan sahaja setakat muncul tetapi juga dari aspek kegemilangan yang mereka kecapi. Dalam bab yang pertama, kita telah lihat apakah itu sejarah, di mana para pelajar telah melihat ciri-ciri sejarah, bagaimana sejarah itu dikaji dan kepentingan sejarah. Bila masuk bab yang kedua, iaitu zaman prasejarah di Malaysia, kita melihat bagaimana kehidupan manusia bermula. Daripada duduk di atas dalam hutan, atas pokok, dalam gua, berpindah randa, mereka mula mengubah diri mereka dalam hidup menetap, bercucuk tanam, menternak dan sebagainya. Lama kelamaan, penempatan prasejarah pun berakhir apabila manusia telah pelajari, manusia telah pandai membentuk, membina atau mencipta sistem tulisan mereka. Mereka sudah pandai dalam membentuk kerajaan. Mereka sudah pandai daripada pelbagai aspek, sehinggalah muncul kerajaan-kerajaan yang unggul di Asia Tenggara. Persoalan yang seterusnya timbul, kenapa Asia Tenggara bukan Malaysia? Asia Tenggara sebabnya mudah, iaitu kita berada di rantau Asia Tenggara. Benua Asia ini adalah benua yang cukup ataupun benua yang paling besar. Selain daripada benua Asia, kita ada benua Eropah, Afrika, Australia, Antartika, Afrika. Semua benua-benua ini kita ada. Amerika Selatan dan Amerika Utara. Jadi dalam banyak benua ini, antara benua yang besar ialah Asia Tenggara, benua Asia, yang boleh dipecahkan kepada Asia Timur, Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, dan salah satunya ialah Asia Tenggara, dan kita berada di Asia Tenggara. Kita berada di mana? Di Asia Tenggara. Apa itu negara-negara Asia Tenggara? Negara-negara Asia Tenggara adalah seperti apa? Di atas sekali Myanmar, lepas tu Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand. Sudah 5 betul. Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand. Bawah Thailand ialah Malaysia, bawah Malaysia Singapura, bawah Singapura Indonesia. Kemudian kita pergi ke sebelah kanan, kat situ ada Brunei dan Filipina. Ada 10 buah negara Asia Tenggara. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, nama negara-negara ini tidak pernah muncul sebelum ni. Faham? Sebab ini adalah kerajaan-kerajaan moden yang muncul kemudian. Malaysia sendiri hanya lahir pada tahun 1963. Faham? Apabila Sabah dan Sarawak menyertai gagasan
Malaysia. Sebelum itu Malaysia akan dikenali dengan nama Malaya atau Tanah Melayu. Okey. Sabah dikenali sebagai Borneo Utara atau North Borneo. Okey. Ini adalah kerajaan-kerajaan awal Asia Tenggara. Maksudnya nama-nama yang kamu akan dengar adalah berbeza dengan nama negara yang wujud hari ini. Okey. Faham? Kenapa kita perlu tahu? Sebabnya kita perlu sedar bahawa orang Asia, terutamanya di rantau Asia Tenggara, kita ini tak terumana. Kita pun pernah mencapai satu sejarah yang unggul. Faham? Mencapai satu keadaan yang makmur dari segi ekonomi dan kemajuan. Boleh faham? Okey. Kita teruskan. Seperti manusia. Okey. Tak kiralah dia dari negara mana, bangsa mana, agama mana, kaum mana, manusia boleh dipecahkan kepada dua kategori. Betul? Iaitu lelaki dan perempuan. Okey, dia Pakistan ke, Bangladesh ke, Afrika ke, India ke, Melayu ke, Cina ke, apa pun, mesti ada lelaki atau perempuan, betul? Okey, macam tu juga kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara ni banyak. Seperti Champa, Funan, Angkor, Sriwijaya, Majapahit, Citu, Langkasuka, Kedah Tua, banyak. Faham? Walaupun banyak kerajaan yang wujud, akan tetapi semua kerajaan ini boleh dimasukkan ke dalam dua kategori sahaja, iaitu sama ada kerajaan agraria ataupun kerajaan maritim. Boleh faham? Sama ada kerajaan agraria atau kerajaan maritim. Jadi pelajar di sini perlu faham. Bila cikgu sebut Funan, cikgu sebut Champa, di mana kerajaan ini? Kat mana kerajaan ini? Kamu kena faham. Faham? Jelas? Okey. Apa tu agraria? Agraria ini adalah berasal daripada perkataan bahasa Inggeris, agriculture. Agriculture bermaksud pertanian. Jadi kerajaan agraria ialah kerajaan yang berasaskan kegiatan pertanian. Kalau sebut kerajaan agraria, maksudnya kerajaan itu adalah kerajaan yang berfungsi sebagai kerajaan pertanian. Macam sebut Malaysia, kita ada negara perindustrian, betul? Kalau kamu pergi ke negara lain, dia mungkin negara pertanian. Kalau kamu pergi ke negara yang lebih maju seperti Singapura, dia ada pertanian tak? Tak ada, perindustrian pun kurang. Dia adalah negara perkhidmatan atau teritorial. Okey? Di mana kegiatan pelabuhan menjadi kegiatan utama. Faham? Maritim. Okey, berbeza setiap kerajaan yang wujud. Okey, hari ini ada negara yang berasaskan kepada ICT. Okey, pergi semuanya elektronik. Okey. Jadi apa zaman dahulu benda yang sama. Kalau ada kerajaan itu mesti sama ada dalam kerajaan agraria ataupun kerajaan maritim. Kerajaan agraria ialah kerajaan yang berasaskan kepada kegiatan pertanian, manakala kerajaan maritim adalah kerajaan yang berasaskan kepada kegiatan perdagangan. Boleh faham? Okey. Bila sebut perdagangan, yang ni melibatkan laut, kapal-kapal berlayar, pelabuhan. Faham? Sebab waktu tu tak ada kapal terbang, tak ada jalan kereta api, tak ada jalan raya, tak ada kenderaan bermotor. Faham? Jadi kalau hari ini pun, kalau cikgu lepaskan kamu ke dalam hutan, kamu nak cari jalan susah, betul? Zaman dahulu, beribu tahun dahulu, apa yang akan ada di situ? Haiwan buas. Betul? Jadi jalan yang paling selamat ialah jalan laut. Jalan air. Faham? Jalan air.
Jalan darat banyak halangan waktu tu. Sebab kita tak ada kereta, kenderaan bermotor. Kedua, kena buat jalan raya, gangguan binatang buas dan juga bentuk muka bumi itu sendiri berbukit bukau dan sebagainya menghalang perhubungan dari satu kawasan ke satu kawasan. Jadi jalan yang paling mudah, murah dan senang waktu itu ialah jalan air. Jadi kegiatan-kegiatan perdagangan yang muncul waktu itu adalah berdasarkan kepada kegiatan laut. Boleh faham? Okey. Ciri-ciri kerajaan agraria. Tadi kita telah melihat apa itu kerajaan agraria. Okey, sekarang biar kita lihat apakah ciri-ciri kerajaan agraria. Seperti yang cikgu ceritakan tadi, agraria ialah kerajaan yang berasaskan kepada kegiatan pertanian. Yang pertama, okey, berasaskan pertanian. Ini paling penting. Sebut saja kerajaan agraria. Kerajaan agraria mestilah sebuah kerajaan yang berasaskan kepada pertanian. Yang kedua, mengutip hasil hutan. Okey, seperti cendana, rotan, damar, kapur barus, gading gajah. Semua ini adalah hasil-hasil hutan. Okey, yang masyarakat agraria ini akan pergi dan dapatkan. Seterusnya, menternak binatang. Sebab bila sebut pertanian, kamu tidak boleh sempitkan pemikiran kamu, otak kamu atau pemahaman kamu kepada bercucuk tanam sahaja. Bila sebut pertanian, dia termasuklah penternakan. Boleh faham? Okey. Jadi, ekonomi kerajaan agraria ialah berasaskan pertanian, mengutip hasil hutan dan menternak binatang. Ini adalah ekonomi kerajaan agraria. Seterusnya, kemahiran. Okey, kemahiran itu adalah skill. Okey, kalau kamu kata anak mekanik tapi kamu tidak tahu apa itu spanner, pliers, screwdriver, kamu tak tahu. Itu boleh kita panggil kemahiran tak? Boleh tak? Kamu anak mekanik, ayah kamu pandai buat kerja, tapi kamu plier pun tak tahu, spanner pun tak tahu. Apa tu? Tak boleh kan? Jadi bila sebut kerajaan agraria, mereka ni adalah petani. Jadi mesti ada kemahiran dalam bidang pertanian, iaitu salah satu kemahiran yang sangat penting yang dimiliki oleh mereka ialah membina empangan dan terusan. Okey? Kenapa mereka membina empangan? Okey? Hari ini empangan kita bina untuk menjana kuasa elektrik, betul? Okey, kalau kita lihat empangan cendero. Okey, empangan cendero adalah salah satu empangan yang paling awal di Malaysia dan merupakan empangan yang paling kecil di Malaysia pada hari ini. Okey. Empangan ini biasanya kita buat di tanah tinggi, dia boleh menahan banyak air. Kalau kamu lihat tasir Raban dan sebagainya, tasir Raban adalah tasir buatan, bukannya tasir yang wujud secara semula jadi. Okey. Air akan ditahan di situ. Okey, kenapa kita buat empangan? Sebab pertama, bila musim kemarau, hasil pertanian perlukan air, betul? Okey, air dari empangan akan digunakan untuk mengairi kawasan pertanian. Okey. Yang kedua, kalau bukan musim kemarau pun, kalau kawasan pertanian luas, kita perlu mengairi semua kawasan pertanian. Jadi kita perlukan empangan. Yang ketiga, kalau berlaku hujan lebat, air-air itu kalau kena berlaku banjir dan sebagainya, tanaman akan rosak, betul? Kamu tak percaya, balik rumah ambil pokok bunga mak kamu, rendam dalam baldi. Kamu tengoklah lepas 3-4 hari, pokok tu hidup atau mati. Mesti akan mati, betul? Jadi bila masuk
kita tak boleh biarkan banjir berlaku. Empangan diperlukan. Okey, air-air yang lebihan itu akan dibawa ke empangan dan disimpan di situ. Boleh faham? Okey. Terusan ini ialah macam parit lah, tapi dalam kuantiti yang besar, bukan kuantiti, dalam saiz yang lebih besar, dibina untuk mengairi kawasan pertanian. Okey, di manakah biasanya terletak atau lokasi kerajaan agraria? Sebab kerajaan agraria merupakan kerajaan yang menumpukan kepada kegiatan pertanian. Lokasinya ialah di kawasan tanah subur dan kawasan pedalaman. Okey, ada sebarang soalan para pelajar? Ada soalan? Okey, sekarang kita masuk ciri-ciri kerajaan maritim. Kalau tadi kita lihat ciri-ciri kerajaan agraria, sekarang kita lihat ciri-ciri kerajaan maritim. Okey. Ini adalah antara kerajaan maritim, iaitu Majapahit, Sriwijaya, Champa dan sebagainya. Okey. Ekonominya ialah perdagangan. Ini sangat penting. Kalau pertanian, ekonominya, maksudnya dia bukan kerajaan maritim. Yang kedua, bila mereka ni melibatkan dalam kegiatan laut, mestilah mereka perlu pandai membuat kapal. Dan yang ketiga ialah perikanan. Jadi ciri-ciri kerajaan maritim, yang pertama perdagangan, yang kedua membuat kapal, dan yang ketiga perikanan. Seterusnya kita lihat kemahiran. Apakah kemahiran yang akan ada ataupun apakah kemahiran yang wujud dalam masyarakat maritim ini? Mereka menguasai ilmu pelayaran. Nak berlayar bukan senang. Boleh faham? Okey. Kamu boleh sesat dan hilang terus kalau kamu tak pandai berlayar. Yang kedua, mereka pandai membuat kapal. Dapat? Lokasinya. Okey. Di kawasan pesisir pantai. Yang kedua, kuala sungai. Ada sebarang soalan? Ada soalan atau tidak? Okey, teruskan. Lengkapkan raja di bawah tentang kerajaan agraria dan maritim. Kerajaan agraria, maksud dia apa? Kerajaan berasaskan pertanian. Ini ekonomi berasaskan perdagangan. Contoh kerajaan agraria ialah Funan dan Angkor. Ada dua, Funan dan Angkor. Kamu ingat. Contoh kerajaan maritim pula, Champa, Chitu, Sriwijaya, Majapahit dan Kedah Tua. Okey. Seterusnya, kita masuk ke topik yang baru,
iaitu kerajaan-kerajaan agraria. Okey. Seperti yang cikgu terangkan tadi, kerajaan agraria ada dua, iaitu Angkor dan Funan. Betul? Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan. Kerajaan Angkor. Okey. Pengasasan kerajaan Angkor diasaskan pada abad ke-7 Masihi. Abad ke-7 Masihi adalah tahunnya 600. Hari ini tahunnya 2014. Jadi kisahnya adalah 1400 tahun dahulu. Faham? Cukup lama. Okey. Sistem pemerintahan dia, okey, tertumpu kepada raja yang mempunyai kuasa mutlak dan dianggap sebagai dewa raja. Okey, iaitu raja mutlak, raja dianggap dewa raja. Dewa raja maksudnya di sini ialah raja dianggap wakil Tuhan untuk memimpin manusia. Kegiatan ekonomi mereka ialah pertanian, okey, terutamanya penanaman padi sawah. Okey, kawasan pertanian utamanya ialah di sekitar Tasik Tonle Sap. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 33, iaitu Tasik Tonle Sap. Okey, mereka membina bere untuk kemudahan sistem pertaniannya. Okey, apa tu bere? Apa tu bere? B-A-R-A-Y. Bere ialah sebuah kolam air besar yang dibina untuk menampung 30 juta meter padu air. Air dari kolam ini akan disalurkan ke 12.5 juta ekar sawah. Pembinaan bere membolehkan kerajaan Angkor memperolehi hasil pertanian yang banyak. Okey, imagine kalau ayah kamu, datuk kamu ada tanah 4 ekar pun kamu dah tak larat nak jalan dah. Faham? 50 ekar tak payah cakap. Yang ni 12.5 juta ekar. Okey, faham? Kawasan yang cukup luas hanya untuk pertanian. Jadi air yang banyak diperlukan. Okey, kerajaan Angkor telah membina bere. Faham? Satu kolam air besar untuk menampung keperluan air bagi kawasan pertanian. Seterusnya, okey. Okey, kita lihat sistem pemerintahan. Tadi cikgu bagi tahu raja berkuasa mutlak dan dianggap sebagai dewa raja. Dan raja dibantu oleh kerabatnya untuk menjalankan tugas pentadbiran. Okey,
Dan kerajaan ini mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Suryawarman II. Okey, agama menerima agama Hindu-Buddha sebagai agama utama dan buktinya Angkor Wat merupakan bukti kewujudan kerajaan Hindu-Buddha. Okey, dapat para pelajar? Okey, kita teruskan kepada kerajaan Funan. Okey. Kerajaan Funan. Kerajaan Funan merupakan kerajaan agraria yang kedua, iaitu pengasasnya dilakukan pada abad pertama Masihi, iaitu di antara tahun 1 hingga 99. Okey, ini lagi lama, dekat 2000 tahun yang lepas, faham? Okey, merupakan kerajaan terawal di Asia Tenggara. Okey, kerajaan apa terawal di Asia Tenggara merupakan kerajaan Funan. Sistem pemerintahannya, okey, iaitu pusat pemerintahannya terletak di Vyadapura, Vyadhapura. Okey. Raja pertamanya ialah Kaundinya. Nama raja pertama ialah Kaundinya yang menggunakan gelaran Kurung Benam, Kurung, Kurung Benam. Okey. Fanshe Man, Fanshihman. Fanshe Man merupakan seorang jeneral yang agung. Okey. Ini adalah kerajaan, sistem pemerintahan kerajaan Funan. Okey, Kurung Benam ni bermaksud raja gunung. Istilah Benam bererti gunung. Gunung yang dimaksudkan ialah gunung suci yang menjadi simbol kuasa raja. Okey. Okey. Pelabuhan, kegiatan ekonomi mereka sebab kerajaan agraria mesti berdasarkan kegiatan pertanian, betul? Okey, tak timbul masalah, iaitu empangan, saliran dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutamanya sawah padi. Bekalan air adalah dari sungai Mekong. Kalau kerajaan Angkor dari Tasik Tonle Sap, tetapi bagi kerajaan Funan adalah daripada kerajaan Mekong. Pelabuhan utama ialah pelabuhan Okyo, OC-IO. Okey. Dan Sungai Mekong merupakan jalan perhubungan perdagangan. Agama Hindu Buddha. Boleh faham? Okey. Jadi kita lihat sedikit latihan antara berikut yang manakah menunjukkan ciri-ciri kerajaan agraria. Yang mana jawapan dia? Okey, B. 1, 2 dan 4. 3 ni salah sebab perdagangan adalah sumber pendapatan utama. Untuk yang ni kerajaan maritim. Okey. Jawapannya ialah B.
Seterusnya, bere amat berfaedah kepada penduduk Angkor kerana apa? Memberi sumbangan dalam bidang apa? Bagus, B. Pertanian. Sebab bere adalah kolam air yang besar. Okey, pertempatan awal berkembang menjadi pelabuhan awal. Berdasarkan raja di atas, apakah faktor yang menyebabkan munculnya pelabuhan awal? Apa faktor dia? Kita ada kemahiran membina kapal, sumber bekalan dagangan, sungai menjadi laluan dagangan, dan kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai. Apa jawapan dia? 3 dan 4. Iaitu sungai menjadi laluan dagangan dan kemunculan pusat pentadbiran di muara sungai. Boleh faham? Okey. Senaraikan 3 contoh kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Apa dia? Menangkap ikan lagi. Bercucur tanam lagi. Memburu dan menternak binatang. Okey. Kerajaan-kerajaan maritim. Champa, Chitu, Sriwijaya, Majapahit, Kedatua. Okey. Ini adalah kerajaan-kerajaan maritim yang kita akan lihat kejap lagi ya. Okey. Pertama kita pergi ke kerajaan Champa. Okey. Pengasasannya berlaku pada tahun 192 Masihi oleh Chu Len. Nama dia Chu Len. Okey. Teruskan. Okey, kerajaan Champa pengasasnya ialah Chu Len. Okey. Sistem pemerintahan dan pentadbirannya ada 14 dinasti. Berapa dinasti? Dia bukan 14 orang raja. Satu dinasti mungkin 10 orang raja. Boleh faham? Dinasti ialah satu keturunan, satu keluarga. Okey. Pegawai pemungut cukai ada 4. Pegawai pemungut cukai ada dan diterajui oleh Badarawarnom. Badarawarnom dikatakan merupakan raja yang pertama bagi kerajaan Champa. Nama Champa wujud pada tahun 655 Masihi. Seterusnya, pelabuhannya terletak di Indrapura. Pelabuhan kat mana? Indrapura. Kamu tengok peta pada muka surat 36, kamu akan tahulah. Okey. Di mana lokasi kerajaan Champa dan pelabuhan dia. Okey. Dapat? Seterusnya, agamanya raja dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Okey, itu adalah sedikit tentang kerajaan Champa. Sekarang kita pergi kepada kerajaan Chitu. Okey. Kerajaan Chitu. Buku teks lain, ini muka surat hilang. Okey. Pengasasnya oleh Raja Gautama pada 6 Masihi. Okey. 6 Masihi tahunnya 500. Okey. Sistem pemerintahan dan pentadbiran. Raja berkuasa mutlak. Dibantu oleh 3 orang menteri dan dipengaruhi oleh agama Hindu. Okey. Ini adalah
kerajaan Citu. Okey, corak pemerintahan kerajaan Citu adalah sama dengan kerajaan Sriwijaya sebab menerima pengaruh daripada kerajaan Sriwijaya. Agama Hindu dan pelabuhan tiada. Kenapa tiada pelabuhan? Sebab dia adalah kerajaan agraria yang tidak fokuskan kepada perdagangan. Seterusnya, kegiatan terpenting kerajaan maritim ialah apa dia? Apakah persamaan antara kerajaan Champa dan Citu? Apa persamaan dia? Raja berkuasa mutlak dan pemerintahan dipengaruhi oleh agama Hindu. Okey. Boleh faham? Okey, Citu merupakan kerajaan maritim. Okey. Tadi tersilap. Senaraikan 3 ciri-ciri sistem pemerintahan dan pentadbiran kerajaan Citu. Raja berkuasa mutlak, raja dibantu oleh 3 menteri, dan sistem pemerintahan beraja dipengaruhi oleh agama Hindu. Ini 3 ciri. Seterusnya, senaraikan 3 ciri sistem pemerintahan pentadbiran kerajaan Champa. Ditadbir oleh 14 dinasti, terdapat pegawai pemungut cukai dan diterajui oleh Raja Badawarna. Okey, dapat. Seterusnya, kerajaan Majapahit. Pengasasannya ialah oleh Raden Wijaya. Okey, kerajaan Majapahit ini diasaskan oleh Raden Wijaya. Kedua, sistem pemerintahan dan pentadbiran. Menggunakan atau melaksanakan sistem pentadbiran berasaskan Undang-Undang Manu. Apa tu Undang-Undang Manu? Kamu boleh lihat di muka surat 41 di bahagian pencerna minda, iaitu merupakan sumber bertulis yang menjelaskan peranan hakim dalam membicarakan kes-kes awam. Okey, dibantu oleh Perdana Menteri dan 4 orang menteri. Konsep Dewa Raja. Kamu lihat di muka surat 41 di bahagian pencerna minda. Diterangkan apa itu Dewa Raja, iaitu wakil dewa untuk memimpin manusia. So, Raja dianggap sebagai Dewa Raja, iaitu wakil dewa untuk memimpin manusia. Pelabuhan yang penting dalam kerajaan Majapahit ialah Kataha dan Temasek. Agama Hindu, Buddha. Kerajaan Sriwijaya pula. Okey, kalau kamu lihat peta muka surat 41 yang dilorehkan biru tu, bukan 41 muka surat 38. Kamu lihat pengaruh kuasa kerajaan Sriwijaya. Okey, dia kawal hampir ke semua tanah Melayu kecuali bahagian tengah Indonesia dan sampai ke Kepulauan Borneo. Cukup luas kuasa kerajaan Sriwijaya. Pengasasannya pada 7 Masihi, iaitu sekitar tahun 600 di Palembang. Kamu tengok peta di muka surat 38, kamu akan tahu kat mana Palembang. Sistem pemerintahan dan pentadbiran, raja berkuasa mutlak, menteri dianggap sebagai perantara. Okey. Perantara maksudnya di antara rakyat dengan raja. Kalau rakyat ada masalah, ada yang tak puas hati, mereka akan menghadap kepada raja. Mereka akan bagi tahu menteri yang akan sampaikan kepada raja.
Menurut catatan Arab, raja dianggap sebagai raja di gunung dan maharaja di pulau. Kenapa? Iaitu untuk memberi satu gambaran tentang kebesaran seseorang raja. Raja digambarkan mempunyai kuasa sakti, berkuasa mutlak dan bersifat ketuhanan. Kegiatan ekonomi, iaitu mengawal perdagangan di Kepulauan Melayu sebagai memainkan peranan sebagai pusat pertukaran barang. Pelabuhannya Palembang dan penemuan bersejarah ialah batu bersurat bertarikh 683. Okey, batu bersurat itu kita panggil batu bersurat Telaga Batu. Sebab Telaga Batu adalah nama tempat batu bersurat itu ditemui. Terdapat dalam batu bersurat itu dinyatakan terdapat 3 bahagian pentadbiran dalam kerajaan Sriwijaya. Okey. Boleh faham? Iaitu pentadbiran diraja, pentadbiran ketenteraan dan pentadbiran daerah. Kerajaan Kedah Tua. Lihat muka surat 39. Peta. Kedah ni wujud sampai hari ini. Jadi yang awal tu kita kenal sebagai Kedah Tua hari ini. Pengasasnya ialah tahun 5 Masihi dan dikenali sebagai Kataha. Kataha ataupun menurut catatan I Ching, Kedah Tua disebut Checha. Sistem pemerintahan dan pentadbirannya kukuh sejak abad ke-5 Masihi. Kegiatan ekonomi, pusat pertukaran barang dan persinggahan pelayar. Pengeluaran utama ialah padi. Pelabuhan utama ialah Sungai Mas dan kemudiannya bertukar ke Lembah Bujang. Agama Hindu dan Buddha. Dan penemuan sejarah ialah wang perak, manik dan barang kaca. Okey. Kegemilangan kerajaan Kedah Tua dapat dibuktikan melalui penemuan wang perak pada zaman Sultan Al-Mutawakkil tahun 847 hingga tahun 861 Masihi, serta manik dari India dan barangan kaca dari Timur Tengah. Ini bukti berlaku perdagangan antara bangsa di Kedah Tua. Okey. Kerajaan maritim. Kerajaan mana yang menggunakan undang-undang Manu? Kerajaan mana? Majapahit. Mengikut batu bersurat Telaga Batu, terdapat 3 bahagian pentadbiran dalam kerajaan Sriwijaya, iaitu diraja, daerah dan ketenteraan. 1, 2 dan 4. Apakah maksud konsep raja? Wakil dewa untuk memimpin manusia. Okey, seterusnya. 2 pelabuhan utama kerajaan Kedah Tua apa dia? Sungai Mas dan Lembah Bujang. Okey. Jadi kita telah tamat bab yang kedua. Kalau ada sebarang soalan, kita boleh bincang. Ada soalan?